Jika dahulu dadah seringkali dikaitkan dengan golongan bawahan, sekarang golongan profesional juga turut terjebak. Terdapat banyak faktor yang mendorong kepada penagihan dadah. Antaranya ialah terpengaruh dengan rakan sebaya dan desakan hidup yang dihadapi terutama ketika musim pandemik ini. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana terus bersama kami hari ini untuk siaran 17 Februari 2021. Hari ini hari Rabu. Saya dan juga Fahrin akan bersama anda sehingga jam 1 tengah hari nanti. Baik, dan hari ini untuk siaran kali ini kami dengan bangganya ingin berkongsi ucapan selamat Hari Anti Dadah Kebangsaan pada 2021 ini. Dan saya kira hari ini juga adalah hari di mana kita menghargai hari Jumaat ini kita akan menghargai semua warga kerja yang terlibat di dalam kempen anti dadah dan juga ahli-ahli masyarakat yang terus aktif untuk memastikan masalah ini tidak berterusan. Betul. Dan kalau kita tahu peranan masyarakat juga penting dalam membasmi anti dadah ini, Farin. Tapi sebelum itu, Farin, kita nak kongsikan sedikitlah, kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan COVID-19 ini, di mana setakat semalam pengumuman yang dibuat berkenaan dengan statistik ini, ada berita baik juga saya kira, di mana angka pulih sebanyak 5,718 Fahrin dan mana kes baru melibatkan 2,720. Tapi tak apa, kita teruskan untuk menjaga SOP kita, peranan kita sebagai masyarakat untuk kita tetap kekal turunkan angka itu. Yang hijau ni cukup menarik perhatian kita, 5,718 kes sembuh terbaru dan juga ini harus kita beri perhatian di mana pelbagai SOP terkini yang dikemas kini yang perlu kita sentiasa patuh dan juga ambil tahu. Dan ini dia PKP di beberapa kawasan tadi telah dilanjutkan sehingga 4 Mac, Fatin. Dan kalau ada berita baik untuk yang mana PKPB tu dah boleh melangsungkan perkahwinan, pertunangan dan majlis-majlis, tapi masih lagi mengikuti SOP yang ditetapkan. Janganlah kita langgar, nanti kita sekali lagi kena jadi PKP balik kan. Dan ini juga syarat pergerakan dalam radius 10 km dibatalkan. Ini ramai yang kadang-kadang tak faham, tapi perlu terus diambil tahu, bermakna 10 km dibatalkan tapi masih lagi di dalam daerah atau pemukim yang sama sebenarnya. Tidak boleh melebihi daripada sempadan itu. Okey. Baik, sebelum kita meneruskan lagi siaran kita pada hari ini, apa kata kita bersama dengan segmen tajaan sebelum itu bersama dengan Richworks. Hai, saya Sufian Sulaiman selaku CEO Sabella Holding Sdn Bhd. Hai, saya Siti Fatimah binti Abdul Samad selaku COO Sabella Holding Sdn Bhd. Kami merupakan sebuah syarikat pengeluar baju muslimah tanpa gosok. Okey, Sabella bermula pada 2016. Pada masa itu kami bermula dengan sebuah mesin jahit sahaja dengan jumlah sale adalah 103,000. And then peningkatan kita pada 2017 kita capai 1.6 juta dan untuk 2018 kita capai 5.3 juta. Untuk 2019 pula kita capai 24.7 juta. Dan tahun lepas kita mencapai 119 juta. Sehingga sekarang saya masih lagi terkenangkan kisah saya dulu menjahit 100 helai baju sendiri. Sampai satu masa kami tekad untuk ubah cara pengeluaran kami, cara bisnes kami. 3 tahun kami mengikut rapi dan mendengar kata Datuk Ira Dr. Azhar Osman. Apa yang kami capai sekarang adalah disebabkan kita bermentor dengan Datuk Ira Dr. Azhar Osman, dan apa yang kami belajar dalam mentoring Datuk Ira Dr. Azhar Osman adalah, pertama adalah sale and marketing. Kedua adalah operation and compliance. Ketiga adalah leadership plus people. And then yang keempat adalah growth and strategy. Sehingga kini Sabella mempunyai 3 buah warehouse di mana dapat menampung kapasiti pengeluaran sebanyak 30,000 helai baju dalam masa satu hari. Sabella juga membuka peluang perniagaan kepada sesiapa sahaja yang ingin menjadi dropship Sabella, dan sehingga kini kita ada 100,000 orang dropship
di bawah naungan Sabela. Semasa kami join Richwork, banyak kejayaan yang kami lihat. Apa yang kami belajar adalah formula bina bisnes berjaya. Anda nak berjaya seperti kami? Jom sertai seminar Bina Bisnes Berjaya untuk menjadi usahawan yang berjaya dan berilmu. Klik link binabisnesberjaya.com. Alright, itu berkenaan dengan Richwork. Farin, kita nak seperti biasalah, kita ada baru-baru ini tular dan mana ini adalah kisah viral yang tular yang sememangnya mendapat perhatian masyarakat umum di mana baru-baru ini dalam media sosial seorang ibu kelihatan sedang menyelongkar tong sampah tu dan ada seorang individu ni keduanya prihatinlah melihat dan menghulurkan bantuan. Tapi di sebalik cerita ini pula baru-baru ini yang mana ibu ini dinyatakan terlibat dalam pengambilan dadah. Dan apa yang menarik perhatian saya ialah pertama sekali ialah keprihatinan masyarakat kita untuk membantu dan terus dibantu lagi. Dan kalau kita lihat seperti mana yang Fatin katakan tadi, di mana kemudiannya telah dimaklumkan bahawa ibu kepada anak tersebut positif dadah. Tapi mungkin kalau kita dapat melihat pada situasi ini, kita tidak boleh bersikap prejudis, kita tak boleh bersangka buruk, tetapi mungkin juga kita sebagai masyarakat perlu mengambil tahu mengapa golongan seperti ini terlibat di dalam kancah penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Mungkin seperti mana kita kata sistem sokongan dia di kalangan orang sekeliling dan mungkin kesempitan hidup dan sebagainya. Jadi ini yang kita harus prihatin dan sentiasa cuba bantu. Tetapi satu yang saya ingatkan Fatin, kita jangan prejudis, jangan bersangka buruk, jangan menghukum tetapi membantu. Betul. Dan saya kira itu ada sedikit kena-mengena dengan tajuk kita hari ini Fahrin, yang mana kita akan bawakan topik hari ini iaitu penagihan dadah, peranan orang terdekat di mana keluarga, masyarakat dan juga sesiapa sahaja yang orang kata berkaitan dengan penagihan dadah itu. Betul, kerana kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, bertanya, melihat, membaca dan sebagainya, antara perkara terpenting untuk satu-satu golongan atau penagih dadah itu untuk keluar daripada kancah penyalahgunaan itu adalah sistem sokongan sekeliling. Bukan saja keluarga, rakan tetapi juga masyarakat. Seandainya kita gagal membantu mereka, mereka juga akan gagal dalam hidup mereka. Saya kira kan percaya kerana mereka ini ada keinginan untuk keluar daripada kancah penagihan dadah itu tapi tak tahu macam mana cara, macam mana sokongan ataupun bagaimana mereka nak mula menapak dalam orang kata komuniti ini Fahrin. Itu akan kita kongsikan nanti dan sekiranya anda ada sebarang pengalaman ataupun perkongsian ataupun pendapat anda berkenaan dengan topik kita hari ini, jangan segan-silu untuk terus hantar kepada Facebook kami dan singgah-singgah di laman Instagram kami. WHI TV3. Kita berehat seketika dan akan kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Penyalahgunaan dadah bukanlah satu isu yang baharu di negara kita. Umum tahu kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku. Penyalahgunaan dadah ini menyebabkan pelakunya ketagihan dan bergantung hidup kepada dadah. Menurut statistik terkini oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, sebanyak 95,505 rakyat Malaysia terbabit dengan penyalahgunaan dadah, di mana 95.8% ialah dalam kalangan lelaki dan 4.2% perempuan. Walau bagaimanapun, jika dahulu dadah seringkali dikaitkan dengan golongan bawahan, sekarang golongan profesional juga turut terjebak. Terdahulu seorang doktor perubatan tewas dan terjerumus ke lembah penagihan dadah untuk tempoh yang lama. Ia bermula dengan sekadar mencari cara untuk meredakan tekanan kerja. Terdapat banyak faktor yang mendorong kepada penagihan dadah. Antaranya ialah terpengaruh dengan rakan sebaya dan desakan hidup yang dihadapi terutama ketika musim pandemik ini. Justru, apakah peranan orang terdekat dalam membantu mereka yang sudah terjebak dengan najis dadah ini kembali ke pangkal jalan dan kekal bebas dadah? Baik, itulah isu yang terus berlangsung ataupun berterusan dalam masyarakat kita dan sempena sambutan Hari Anti Dadah Peringkat Kebangsaan pada Jumaat ini 19 Februari, inilah yang kami ingin ketengahkan, tapi kita nak fokus dan khususkan tentang peranan masyarakat, tentang sistem sokongan dalam masyarakat dalam menangani isu ini, Fatin. Izinkan saya memperkenalkan tetamu kita, Silakan. Fahrin, untuk kita terus tanyakan berkenaan dengan isu berkenaan dengan anti dadah ini. Dan di talian ketika ini kita telah pun terhubung dengan Puan Siti Mar
Mariam Musidan selaku pengarah bahagian rawatan perubatan dan pemulihan AADK. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, clear Puan Siti Mariam? Clear, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Nampak bekerja tu kat pejabat tu kan? Masih kat pejabat. Okey. Baik Puan, kita dah tahu, ramai yang umum dah tahu mengenai sebuah agensi kerajaan iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Dan kalau kita tengok teras utama agensi ini adalah pencegahan, rawatan, perubatan, pemulihan serta penguatkuasaan dan keselamatan. Ya, betul. Tetapi mungkin ramai ataupun umum masih belum tahu atau jelas lagi tentang pelbagai perkhidmatan lain yang disediakan oleh AADK ini. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Sebenarnya dahulu saya cakap terima kasihlah kerana menjemput AADK pada hari ini dan untuk berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh AADK. Dan sebenarnya AADK ni dah lama menawarkan perkhidmatan rawatan dan pemulihan, pencegahan dan penguatkuasaan. Dan kalau kita tahu, AADK ni adalah 3 perkhidmatan teras ni yang ada di AADK. Yang pertama, yang mula-mula sekali adalah berkenaan dengan pencegahan lah, iaitu yang mana kita mensasarkan kepada untuk menghentikan ataupun untuk mencegah ataupun untuk melindungi seorang itu daripada terus menjadi penyakit dadah. Masuk pencegahan ni dia lebih pada mesej, iaitu kepada orang yang belum kena ataupun belum jadi penyakit dadah sepenuhnya daripada pengat mencuba-cuba. Maksudnya di sini kita cuba untuk ditarik, jangan terus ambil dadah. Terus yang kedua adalah berkenaan dengan perkhidmatan rawatan dan pemulihan. Perkhidmatan rawatan pemulihan ni saya rasa semua orang tahulah. Berkenaan dengan dulu dinamakan sebagai pusat serenti. Sekarang kita tukar kepada nama pada Puspen. Iaitu kita nak tukar sikit nama tu bagi dia lebih macam lembut sikit dan tak nampaklah macam menjadi stigma. Jadi bila rawatan dan pemulihan ni adalah fokusnya kepada orang yang betul-betul dah terlibat dengan pencegahan. Maksudnya kita merawat, memulih dan mengekalkan kepulihan tu. Maksud di sini jelas menunjukkan bila merawat pulih tu bukan saja untuk berhenti menagih. Kalau dia setakat berhenti menagih, dia belum pulih. Maksudnya dia berhenti menagih, ada perubahan tingkah laku, perubahan emosi dan semua dia mengekalkan kepulihan dia. Segala aspek psikologi dia, psikologi dia ubah, maksudnya itu yang baru dipulih. Tapi setakat dia berhenti tu belum lagi dikatakan pulih lah. Maksudnya baru setakat berhenti. Jadi bila pemeliharaan rawatan dan pemulihan ni kalau kita tahu dekat AADK ni ada 2 lah, sama ada di institusi ataupun dalam komiti. Dan ada juga pihak-pihak swasta yang menawarkan perkhidmatan ni lah. Dan kita ada AADK juga ada yang ketiga teras adalah berkenaan dengan penguatkuasaan dan keselamatan. Tapi penguatkuasaan dan keselamatan itu agak berbeza sikit. Iaitu bila kita dah pujuk, kita dah cuba, kita dah melalui pencegahan dan apa-apa program, kita cuba bawa dia masih juga enggan ataupun dia tak nak, kita terpaksa buat penguasaan. Tapi penguasaan kita bukan nak pukul tapi nak bantulah untuk dia mendapatkan rawatan dan pemulihan. Memulihkan. Memulihkan, yang penting tu pulihkan. Tapi Puan Siti Mariam, maaf kalau kita bercakap mengenai pemulihan ini, lagi-lagi pada mereka yang terlibat dalam penagihan dadah ni, pasti ada cabarannya. Yang mana AADK saja yang tahu. Mungkin Puan Mariam boleh kongsikan dengan penonton. Okey, bila memulihkan penagih dadah ni, memang cabaran dia memang sangat tinggilah. Dia maksudnya kita kena betul-betul faham apa yang kita nak buat pada tugas kita tu. Yang pertama, sebab kita ada 2 satu paksaan dan satu sukarela. Dan dua-dua ni memerlukan pendekatan yang berbeza. Kalau dia secara paksaan iaitu undang-undang iaitu melalui tangkapan tadi, maksudnya dia ditangkap, kita paksakan dia, jadi dia punya autonomi pada diri dia untuk kepulihan tu, kesedaran dia, motivasi tu sangat rendah. Jadi kat sini kita kena meningkatkan motivasi dia, meningkatkan keupayaan diri dia, mengenal diri dia, kekuatan dia, kat mana yang dia boleh kita channelkan kepada pemulihan. Jadi dia punya bukan tugas yang mudah lah, sebab daripada dia sendiri, dia perlu juga orang lain untuk bantu dia lah. Dan kita punya cabaran ni adalah yang inilah untuk dia, kita mengubah dia daripada dia tak faham apa dia nak, dia main sensitivity dia ke tak perubahan tu tahap mana kita nak bawa dia kepada satu dimensi yang kuat bahawa mengatakan bahawa dia boleh.
Yang itulah yang cabaran berpasal. Tapi kalau career tak ada isu. Career sebab datang sendiri, dia memang datang, dia ada keinginan. Jadi dia lebih mudahlah kita untuk tangani. Baik Puan, apa yang Puan katakan itu cukup menarik. Tapi saya juga nak fokuskan Puan. Kalau tadi kita cakap peranan AADK, peranan individu itu sendiri. Tetapi selalu permasalahan dan cabaran juga datang daripada orang sekeliling. Sistem sokongan mereka. Mereka nak baik, tapi keluarga diskriminasi, masyarakat diskriminasi. Mungkin Puan boleh komen tentang ni. Okey, yang ini satu soalan sangat menarik lah. Yang memang daripada dulu memang itu jadi fokus sebagai sistem sokongan kepada mereka untuk pulih. Sebab kalau kita tahu kita ni mula-mula kita lahir, orang yang kita belajar adalah keluarga. Orang yang mula-mula kita jumpa. Kita tak jumpa orang lain dulu. Dekat situ keluarga akan membina karakter, membina jati diri kita. Yang kalau tu ada bermula pada keluarga. Selepas tu baru dia keluar pergi pada komuniti, pergi ke sekolah, pergi berkawan dengan kawan-kawan. Itu akan ada warna-warna ataupun situasi yang akan bergabung. Jadi dia akan mencorakkan kita. Jadi kat sini peranan daripada orang yang pertama kita jumpa itulah yang akan membentuk karakter. Sebab bila orang yang pertama tu dia kuat, dia mantap, maksudnya dalam apa juga cabaran, dia boleh rasional dan dia boleh mengatasi keadaan tersebutlah. Dan bila keadaan ini juga, selain daripada keluarga, komuniti dan orang perseorangan itu adalah sangat penting. Kadang-kadang diskriminasi ini datang bukan hanya daripada keluarga. Keluarga sini pun ada diskriminasi. Mungkin mak bapak boleh terima. Mak boleh terima, ayah boleh terima, abang tak boleh terima, kakak tak boleh terima. Tapi yang ni dia kena memahamilah bahawa tanpa sokongan, dia orang tak boleh kembali kepada dunia asal. Dan bila kita tahu kadang-kadang masyarakat pun sama jugalah, bila dia dah pulih, dia nak ada satu wawasan ataupun tindakan, orang dah ada stigma dah. Dia ni mesti datang, dia akan bawa masalah. Ataupun bila ada apa-apa isu, dia akan cakap bahawa ini mesti orang dadah yang buat. Ataupun dalam bahasa kampung ni, mak gian ni akan ambil lah. Jadi keadaan tu akan menyebabkan kita pun akan rasa tersinggung lah keadaan tu. Dia akan mengundur lah. Daripada dia nak berubah, dia akan mengundurkan diri. Untuk mencari satu benda yang lebih selesa untuk dia. Jadi kat sini peranan family di masyarakat ni sangat penting lah kat sini. Okey. Stigma dan diskriminasi ini perlu diubah, Puan. Kejap lagi kita nak tanya memang Puan. perlu diubah. Kejap lagi kita nak tanya Puan Siti Mariam. Macam mana kalau berkaitan dengan keluarga? Tetapi sebelum tu Farin, kita nak tanya juga tahu apa pandangan orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita saksikan. Beri sokongan moral dan berterusan dan juga dengan menunjuk badan-badan ataupun agensi kerajaan yang berwajib. Dekati mereka, fahami mereka, siasat dan teliti sejauh mana penglibatan mereka di dalam najis dadah ini. Jangan dicerca, jangan dihina. Bantu mereka, sesungguhnya masih terdapat lagi ruang dan peluang untuk mereka kembali ke pangkal jalan dan bebas daripada najis dadah. So peranan kita as kawan and family ni sangat penting sebab penagih ni sangat memerlukan sokongan daripada kawan dan family untuk diorang berhenti menagih. So kalau kita tahu diorang menagih, kita kena ambil langkah pencegahan awal iaitu dengan memberi bantuan awal supaya dapat mengelakkan mereka bertambah kronik. Perlu melaporkan kepada pihak berwajib iaitu AADK supaya anda dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Kita sebagai masyarakat perlulah terbuka mengenai hal ini. Jangan malu kerana najis dadah itu adalah benda yang salah. Mengenal pasti penglibatan dan merapatkan diri untuk memahami situasi dan punca mereka berbuat demikian. Rajinlah melawat mereka yang sedang dirawat di pusat pemulihan agar mereka terus bersemangat dan merasakan ramai yang menanti kepulangan mereka setelah selesai menjalani rawatan. Fatin, rata-rata memang semuanya positif, memang semuanya bersetuju yang bahawa kita semua ahli masyarakat harus memberi sokongan kepada mereka. Baik, perbincangan kita hari ini menjadi lebih menarik kerana kita akan menghubungi di dalam talian seorang bekas penagih dadah yang telah menjadi penagih tigar selama 20 tahun, bebas dadah 13 tahun dan diberi sokongan yang cukup mampan daripada isterinya dan juga sistem sokongan di sekelilingnya. Baik, kita bersama dengan Encik Mat Rusli Mat Ali yang berada dalam talian sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya juga difahamkan bersama dengan Cik Rusli adalah isterinya di sebelah, Puan Yuliana. Ada. Apa khabar?
Baik. Okey, baik Cik Rosli. Mungkin sebagai pembukaan ini mungkin Cik Rosli boleh berceritakan mengenai pengalaman yang dilalui oleh Cik Rosli sendiri dalam mengatasi masalah penagihan dadah ni. Tak dengar. Okey, Boleh teruskan? Okey, boleh teruskan. Mungkin kami cuba mendengar dengan jelas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Mak Rosli. Ya, okey, saya terlibat dengan dadah ni lebih 20 tahun. Dan saya, maklumat saya pernah juga jadi gelandangan lebih daripada 18 tahun. Di sekitar Putu Raya, Cokit, Kota Raya, apa semua. Dan saya juga pernah dapat macam-macam penyakit lah. Terutama sekali TB lah. Yang famous di kalangan penyakit dadah ni, TB, hepatitis, dan banyak lagi lah yang melibatkan dengan paru-paru apa semua. Dan saya semasa gelandangan tu, saya pernah minta mati. Saya dah tak sanggup nak hidup. Hidup saya penjara, pusat, gelandangan. Penjara, pusat, gelandangan kan. Cari duit dari pagi semata-mata untuk dadah je. Mak ayah dah tak peduli lah, keluarga dah tak peduli lah, tanggungjawab tak ada lah, Tuhan tak ke mana dah. Kan? Pada saya dadah je lah yang paling utama sekali. Tapi apabila saya bertemukan dengan seorang sahabat yang dikenalkan saya dengan program metadon masa tu. Dan terawal saya adalah peserta terawal mengikuti program metadon di Wisma Kayu di HKL sana. Dan dengan program metadon tu lah saya sedikit-sedikit berubah lah. Dan dengan sokongan daripada family, sokongan daripada rakan-rakan. Yang paling penting sekali rakan sebaya lah. Rakan-rakan yang sama dulu menagih, yang dah pulih. Dan sokongan daripada dia dan tunjuk ajar daripada dia, itu yang saya perlukan. Kerana dunia masa saya menagih dulu, 20 tahun saya menagih, hidup saya kecil sangat. Di bawah kumpung dadah je. Tapi hidup nak jadi normal ni, cabaran ni lagi besar. Diskriminasi lah, kita nak dapatkan peluang-peluang pekerjaan dah. Orang pandang kita tengok muka keluarga yang macam ni, apa siapa nak pergi kita bekerja. Lebih-lebih lagi bila penagih dadah ni diiktiraf sebagai penjenayah. Alhati lah majikan tak nak ambil. Anak tak nak, kita terpaksa lah. Adab je lah benda ni semua. Tapi itulah, perlu ada sokongan lah daripada semua masyarakat lah. Kerana masyarakat kena tahu kan, setiap satu orang individu yang terlibat dengan dadah, belakang dia tu 40 orang terkesan. Itu paling sikit. Jangan silap kalau dekat PPR tu satu blok. Apa masalah nanti? Kan kasut kita hilang, slipper hilang, baju kat pengedai hilang. Jadi nak tak nak, semua orang kena main peranan. Okey, Cik Rosli. Terlibat dengan dia. Okey, saya nak tahu, kita dah dengar berkenaan dengan proses selama 20 tahun ni, tapi kita nak tahu juga macam mana situasi mula bangkit tu, selain daripada sahabat yang tadi muncul dalam memberi kesedaran, siapa lagi dan bagaimana Cik Rosli bangkit? Dia macam ni. Saya pada peringkat awal tu saya mula sampai kesedaran bila saya sakit. Bila saya sakit, saya nak berjalan bersusah, apa pun susah. Jadi masa tu dalam kepala otak saya minta mati je lah. Ya Allah Tuhanku, kau cabut jalan nyawa aku. Tapi terfikir pula, aku ni orang Islam, kau mati aku, apa yang aku bawa? Timbul kesedaran kat situ. Timbul kesedaran itu, kalau boleh ya Allah Tuhanku, kau bantulah aku untuk berubah. Aku nak berdikari. Aku tak nak jadi hebat pun. Aku nak berdikari supaya aku boleh berdikari dengan diri aku. Aku tak nak nyusahkan family lagi. Dan aku boleh membantu orang lain. Tahniah, tu semangat yang kita nak tu Cik Rosli. Sekarang ni pun Tuhan pendengar apa yang ada. Tapi yang paling penting sekali nawa itulah. Baik. Okey, Cik Rosli sekarang saya difahamkan juga bekerja dengan salah sebuah NGO iaitu Insaf Murni, betul Ya, saya bekerja dengan kami nak tanyakan soalan tu sebentar saja lagi, tapi kami nak dengarlah dah alang-alang ada isterinya di sebelah, Puan Juliana tu. Okey, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey Puan, saya difahamkan Puan berkahwin bersama dengan Cik Rosli ini setelah beliau bebas ataupun dalam proses orang kata bebas daripada pengaruh dadah ni sebenarnya. Jadi apa yang membuatkan Puan rasa terbuka menerima dan juga bagaimana Puan memberi sokongan kepada suami itu? Sokongan saya, saya menyokong apa yang dia buat, untuk pulih. Saya berdoa untuk dia. Sedih pula. Tak apa Puan, teruskan. Dia perempuan saya orang Indonesia. Tak apa. Banyak membantu saya dari segi doa. Lepas tu apa saja yang saya buat, dia sokong. Tapi saya tak pernah menipu dengan dia. Kadang-kadang saya join dengan NGO, bawa pergi gelandangan apa semua, saya bawa dia.
Saya bawa dia kenalkan dengan kawan-kawan saya. Dia tengok saya bawa budak pergi hospital dengan sakit apa semua. Jadi dia rasa macam, oh suami aku ni betul tak betul ni. Mula-mula takut, pasal takut. Yalah terdedah dengan jangkitan penyakit apa semua. Tapi lama-kelamaan dia jadi satu kebiasaan pada dia tak jadi menyokong saya. Kadang-kadang dia ingatkan saya apa semua. Kalau kadang-kadang ada orang call ke WhatsApp ke, ada bagi tahu saya apa semua. Bagi tahulah nasihat apa-apa yang patut saya buat apa semua. Cumanya malam tak boleh keluar lagi sekarang ada anak. Duduk rumah Cik Rosli, jangan keluar. Okey. Itu saya malam. Okey, saya bagi tahu kenapa Sudah tinggalkan saya malam. Pasal apa? Okey dia macam ni. Tingkat awal recovery ni sepanjang hayat tau. Okey. Saya kena buat, saya ada satu kumpulan sokong bantu yang setiap malam saya boleh pergi. Semua penagih yang sangat-sangat hebat. Jadi, saya belajar cara hidup dengan diorang. Saya ni penagih. Jadi, bila kadang-kadang sensitif sangat-sangat. Kan? Kadang-kadang bila emosi main peranan buatkan seseorang tu jatuh. Tak kira sama ada tengah seronok sangat ke, tengah marah sangat ke, tengah sedih sangat ke, dia akan, itu salah satu faktor orang akan jatuh. Jadi, tak nak saya kena luahkan apa isu saya, permasalahan saya. Ada orang yang mendengar selain daripada isteri saya, dan isteri saya tak faham tentang penagihan. Jadi saya kena cari penagih yang dah boleh untuk membantu supaya dia boleh rasionalkan saya. Baik, Cik Rosli, kita suka nak tahu juga kan di setiap orang kata perjalanan sebagai seorang penagih itu ada juga timbul kesedaran, tapi ruang yang diberi oleh orang di sekeliling itu memainkan peranan, terutama isteri, keluarga dan sebagainya. Mungkin ada pesanan daripada Cik Rosli sendiri, walaupun kita bergelar penagih dalam menjalani pemulihan, tapi kita nak terus bangkit dan peranan orang di sekeliling ini amatlah penting. Sedikit daripada Cik Rosli. Okey, pada saya lah, peranan terutama sekali mak ayah lah. Tapi sekarang alhamdulillah lah, banyak keluarga kita buat program dengan family yang terkesan dengan anak ataupun ada di kalangan keluarga yang terlibat dengan dadah, dan kita menerangkan kat dia macam mana pasal apa. Yalah, kadang mak ayah tengok bila anak dah hantar pusat ke dah apa semua, ingat keluar anak pulih lah. Tapi kadang-kadang dia tak faham pasal apa penyakit ketagihan ni dia sentiasa berulang kalau kita tak dikawal. Itu pasal saya sarankan sesiapa yang bebas daripada dadah ke apa, sentiasa mengikuti kumpulan sokong bantu. Macam dalam video tadi tu, saya ada kumpulan sokong bantu. Saya salah seorang facilitator dan ada ramai lagi lah kalangan kawan-kawan saya. Supaya bila kita berdepan dengan masalah, kita boleh share dengan orang. Itu juga dengan family ni. Sebenarnya family ni kadang-kadang yalah nak cover sangat pun, anak tak nak jiran-jiran tahu pun tak boleh ke. Tapi lama-kelamaan saya nak ingatkan, kalau kita simpan kalau sampai 5-10 tahun, ujung-ujung besok anak dah jadi gila. Pasal apa dadah sekarang ni bukan macam dadah dulu. Saya dah berdepan dengan benda ni setiap hari. Dan family telefon. Ini baru-baru ni, semalam ni baru lagi. Anak terlibat dengan AIS, bila dah kronik. Kronik dah susah kita nak bantu. Dah kena pergi jemput dia kat ward gila, kat hospital gila. Maaf lah, kena terpaksa. Pasal apa dia dah otak dia dah mula terjejas apa semua. Tapi Cik Rosli, minta maaf saya mencelah. Kami ataupun ahli masyarakat perlukan ramai orang macam Cik Rosli ni untuk terus membantu mereka yang dalam permasalahan ini. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cik Rosli dan juga isterinya, dan maka daripada apa yang Cik Rosli katakan tadi sangat jelas sebenarnya. Sistem sokongan sangat-sangat penting untuk mereka pulih sebenarnya. Lagi-lagi daripada orang yang sekeliling seperti isteri dan keluarga. Terima kasih sekali lagi Cik Rosli dan isterinya Puan Yulaina. Kita kembali bersama dengan Puan Siti Mariam yang masih berada lagi dalam talian. Okey Puan, kita dah dengar cerita tadi Puan. Dan kemudian kita dah lihat juga daripada kisah viral yang kami kongsikan awal tadi, kesusahan, kesempitan. Mereka tak tahu kat mana nak minta pertolongan, kat mana siapa yang mendengar dan sebagainya. Jadi katalah ahli masyarakat nampak, ahli keluarga tahu. Jadi bagaimana mereka nak merujuk ataupun membantu golongan ini juga dibantu oleh pihak AADK agaknya? Okey, kalau kita lihat daripada video tu memanglah itulah sebenarnya situasi yang banyak kita hadapi sekarang. Cuma macam Cik Rosli itu adalah segelintir telah berjaya lah memulihkan diri dan mengekalkan. Dan bila keadaan ni sebelum dia nak bantu, dia kena faham lah maksudnya dia ada peranan. Maksudnya pada peringkat awal masa dia mula menagih, kemudian masa peringkat dalam proses dia mendapatkan rawatan, dan terusnya adalah peringkat maintenance ataupun selepas program. Iaitu masa yang peringkat awal tu dia memastikan orang tu tak terus
ambil dadah iaitu mencegah. Kemudian yang peringkat masuk ke program ni memberi sokongan, dorongan dan bimbingan dan memahami bagaimana penagihan itu berlaku, dan di peringkat maintenance lebih memahami apakah faktor-faktor di luar yang boleh menyokong atau menjadi faktor pelindung atau menjadi faktor risiko kepada dia untuk mengekalkan kebolehan. Jadi benda-benda 3 tu dia kena faham. Dan apabila dia tahu ataupun dapat maklumat berkenaan fenomena dadah, dia ada beberapa perkara lah. Yang umum dia, yang pertama, dia boleh mendapatkan khidmat nasihat lah daripada talian. Macam ADK ni dia ada talian khas berkenaan dengan orang yang mendapatkan mendapatkan khidmat nasihat melalui kita namakan sebagai talian Hello ADK. So kat situ dia boleh dapatkan khidmat nasihat. Apa-apa jugalah, maksudnya pasal rawatan, percakapan, apa permasalahan ataupun apa isu-isu yang berbangkit. Dia boleh tanya, dan kami setiap hari kami ada duty daripada pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Jadi kat situ dia boleh. Dari talian ni boleh di talian 89112233 ataupun di WhatsApp 0962622233. Lalu itu. Kemudian seterusnya kalau dia masih juga memerlukan bantuan dan dia terpanggil, dia juga boleh datang secara sukarela. Bagaimana dia nak membantu sukarela sebenarnya lebih baik. Itu yang kami sasarkan. Dia lebih mudah dan lebih cepat. Puan Siti Mariam. Maaf saya mencelah mungkin kita boleh terus beri tanya sikit pasal hari Jumaat ni. Hari Jumaat 19 ni, yang mana temanya lebih baik cegah. Ringkas dan padat, senang nak ingat. Apa agaknya daripada ADK sendiri antara program-program untuk meningkatkan lagi kesedaran masyarakat kita ni? Okey, pada 19 hari bulan ni, hari Jumaat adalah sambutan peringatan Hari Anti Dadah yang kita sambut setiap tahun pada 19 Februari ataupun 19 Februari itu sebagai Hari Anti Dadah. Cuma sambutannya kita buat adalah sepanjang bulan, iaitu bukan hari itu sajalah. Hari 19 itu hanya lancar, dan beberapa program telah kita telah rancang lah. Dan kita sediakan, antaranya dia akan ada khutbah Jumaat pada hari 19 hari bulan itu sendiri. Baik. Kebetulan 19 itu hari Jumaat. Kemudian kita ada juga program Santai Nurani. Kemudian kita ada sesi bersama ikon-ikon ADK yang telah dilantik, sama ada daripada artis-artis sendiri seperti Pak 88, Gina. Kemudian ada juga kita ada program Web Challenge. Solar dirisan anak muda. Maksudnya ada juga daripada ya, pelbagai aktiviti ada larian, banyaklah program sepanjang bulan. Dan kita boleh nak dapatkan maklumat tu melalui Facebook ADK, dia adalah boleh dapat maklumat terus lanjut, dan kita juga ke Facebook ADK. Baik, Puan Siti Mariam, kita ingin ucapkan tahniah, terima kasih kepada Puan dan juga warga AADK dan semua agensi, semua ahli masyarakat yang terus prihatin dalam isu ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Puan Siti Mariam Mursidan kerana bersama kami di Wanita hari ini. Assalamualaikum Puan, terima kasih. Sama-sama. Okey Fatin, mungkin apa serba sikit yang kita dapat simpulkan sebenarnya Fatin. Sebenarnya sistem sokongan itu sangat-sangat penting. Apa yang saya nak katakan kepada semua, tadi kita dah dengar Puan Siti Mariam katakan tadi, kalau ada kita melihat mereka yang bermasalah, ahli keluarga, kawan-kawan, ahli masyarakat, sila rujuk pada AADK kerana mereka lah yang sebenarnya bertanggungjawab dan mampu untuk membantu kita. Macam Puan Siti Mariam cakap, dapatkan khidmat nasihat dan terus hubungi AADK dan pergi terus ke pejabat mereka secara sukarela dapat membantu. Mungkin boleh membantu anda dalam membebas daripada penagihan dadah ni. Baik, itu berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita nak berhenti rehat seketika, Farin. Banyak lagi yang menarik, kami akan kongsikan sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita hari ini, ada sesuatu yang menarik nak kami kongsikan lebih-lebih lagi kepada para ibu bapa di luar sana yang mencari-cari berkenaan nutrisi lengkap untuk tumbesaran optimum anak-anak anda. Dan bersama kita di talian ketika ini telah pun bersedia iaitu Dr. Nina Mazira Muhammad Said selaku pengarah perubatan Unit Nutrisi Abbott Malaysia. Assalamualaikum Dr. Nina, apa khabar? Khabar baik. Waalaikumsalam Fatih. Baik. Okey, Dr. Nina, kita nak mulakan dengan mungkin ibu bapa di luar sana tertanya-tanya. Bolehkah doktor terangkan bagaimana agaknya ibu bapa perlu mensasarkan apabila menyebut mengenai pertumbuhan kanak-kanak terutama tahun-tahun awal kehidupan?
Ya, bila kita bercakap mengenai faktor pembesaran atau proses pembesaran kanak-kanak, 5 tahun pertama merupakan tempoh yang sangat penting di mana kanak-kanak boleh mencapai sehingga 60% daripada ketinggian dewasa mereka dalam tempoh ini. Dan walaupun ramai ibu bapa beranggapan bahawa genetik merupakan faktor penentu utama ketinggian, tapi ia hanya menyumbang sebanyak 20% daripada pertumbuhan secara keseluruhannya, manakala makanan dan nutrisi memainkan peranan yang lebih penting dan menyumbang sebanyak 80% daripada perkembangan fizikal anak-anak. Dan jika anak-anak tidak mendapat nutrisi yang mencukupi, mereka boleh berdepan dengan masalah kemerosotan pembesaran ataupun kebantutan yang boleh menjejaskan kesihatan mereka ataupun memberi impak yang ketara dalam masa jangka panjang. Dan melalui kajian kesihatan dan mobiliti nasional 2019 telah menunjukkan bahawa 1 dalam 5 kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di Malaysia mengalami pertumbuhan yang terbantut. Dan ini gangguan pembesaran yang dialami oleh anak-anak ini tidak boleh berlaku tanpa mengira status ataupun perbezaan kaum atau tahap pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa mereka dan di mana mereka tinggal, sama ada di bandar atau luar bandar. Jadi isu pembesaran ini merupakan satu isu yang ibu bapa perlu peka memandangkan keadaan persekitaran yang sangat mencabar sekarang ini. Okey, Dr. Nina, 20% daripada genetik dan makanan 80%. Tapi kenapa agaknya ibu bapa penting untuk mengukur pantau tinggi anak-anak mereka ni? Kita selalu bercakap dari ketinggian kanak-kanak dan ini disebabkan ketinggian merupakan salah satu petunjuk utama status pemakanan dan tahap kesihatan seseorang kanak-kanak secara keseluruhannya. Dan jika kita bandingkan dengan berat badan mereka, ketinggian merupakan salah satu faktor yang cukup konsisten yang boleh diukur dan dipantau secara berkala. Dan selain membawa anak-anak ke hospital atau ke klinik, ibu bapa digalakkan untuk mengukur berat dan ketinggian anak-anak secara kurang-kurangnya setiap 6 bulan. Dan anak-anak yang tidak mendapat nutrisi yang mencukupi ini boleh bukan sahaja berhadapan dengan defisit dari segi ketinggian mereka, tapi mereka juga mungkin terdedah pada risiko untuk mudah jatuh sakit disebabkan sistem pertahanan badan yang lemah. Dan ini dapat diperhatikanlah jika anak tu kerap letih, kurang berkeinginan untuk bermain ataupun mereka mudah jatuh sakit. Okey, Dr. Nina, ini mungkin ada masalah dalam kalangan masyarakat kita sendiri yang mana ibu bapa mengalami anak yang mengalami masalah bantut. Kalau ini berlaku, apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa? Ya, mengikut definisi kanak-kanak yang terbantut ini adalah kanak-kanak yang mempunyai kadar ketinggian mengikut umur mereka lebih daripada 2 sisih piawai di bawah median yang ditentukan oleh Piawaian Pembesaran WHO. Jadi secara kebiasaannya ibu bapa boleh membawa anak-anak berjumpa pakar kesihatan untuk mengukur tinggi dan berat mereka. Dan jika perlu, pakar kanak-kanak boleh mencadangkan langkah intervensi yang perlu dilakukan untuk menyokong pembesaran mereka. Tetapi ibu bapa di rumah juga boleh memantau pembesaran anak mereka dengan melakukan atau menggunakan carta pembesaran secara berkala. Dan jika perlu, di mana juga ibu bapa boleh menggunakan carta pembesaran. Dan untuk memudahkan proses ini, Pediasure telah melancarkan filter Pediasure Growth Camp di mana yang boleh diakses melalui Facebook ataupun Instagram, di mana dalam hanya beberapa saat ibu bapa boleh mengetahui ketinggian anak mereka dan yang penting sama ada ketinggian ini sesuai untuk umur dan jantina mereka. Dan jika anak-anak didapati bantut, ibu bapa digalakkan untuk membawa anak-anak ini berjumpa dengan pakar kanak-kanak secepat mungkin, selain mengambil langkah untuk memperbaiki nutrisi pemakanan dan juga faktor-faktor lain yang menyumbang kepada pembesaran anak-anak. Baik, Dr. Nina, sedikit mengenai mengukur tinggi anak lebih kerap, sedikit daripada Dr. Nina mengenai filter growth camp dari Pediasure ni. Ya, melalui kempen kesedaran Real Growth, Real Results, kita ingin meningkatkan kepekaan ibu bapa mengenai fungsi nutrisi kepada pembesaran anak-anak. Dan dengan pengenalan filter Pediasure Growth Camp ini, ibu bapa boleh mengukur dalam hanya beberapa saat ketinggian anak mereka dan mengetahui sama ada ketinggian ini sesuai untuk umur dan jantina mereka.
dan ibu bapa hanya perlu menggunakan kertas bersaiz A4 dan berada di ruang yang dengan pencahayaan yang baik untuk mendapat keputusan yang tepat. Dan filter ini boleh diakses melalui kod QR yang terdapat di laman web Pedia ataupun melawati Instagram ataupun Facebook Albert Mami Scoop. Okey, Dr. Nina, sedikit kita nak tanya mengenai pelengkap makanan kanak-kanak seperti Pediasure yang dapat membantu ibu bapa mengatasi masalah ni. Ya, memandangkan kita tahu nutrisi memainkan peranan yang sangat penting dalam mengoptimumkan pembesaran anak-anak. Jadi ibu bapa perlu menyediakan makanan ataupun suplemen nutrisi yang seimbang yang terutamanya di usia awal pembesaran mereka ini. Dan Pediasure sebagai contoh kaya dengan 38 nutrisi penting termasuk arginina, vitamin K 2 semula jadi dan juga kalsium yang boleh menyokong pembentukan tulang yang kuat dan panjang. Dan ini dibuktikan melalui kajian saintifik di mana dia dapat menyokong tumbuhan kanak-kanak dengan keputusan yang boleh diukur dan dengan peningkatan kadar pembesaran 50% lebih cepat, dan ia juga membantu dalam meningkatkan selera makan anak-anak dan juga penurunan jumlah hari sakit. Okey. Dan ini menjadikan Baik. Nutrisi lengkap untuk pembesaran optimum kanak-kanak. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nina Manzira Muhammad Said selaku pengarah perubatan Unit Nutrisi Albert di Malaysia. Terima kasih sekali lagi Dr. Nina. Terima kasih Fatin. Baik, okey, kita nak teruskan perkongsian kita. Ada sesuatu yang nak dikongsikan rakan saya di sana telah pun bersedia mengenai Didik TV KPM. Silakan Farin. Ya, saluran Didik TV KPM rasminya telah dilancarkan atau dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada awal pagi tadi, iaitu hari ini 17 Februari. Jadi sesuatu yang cukup disambut baik, cukup memberi keterujaan kepada warga pendidik, kepada para ibu bapa dan juga anak-anak terutamanya. Dan ini juga sebenarnya dapat membantu pelajar daripada keluarga berpendapatan 40% terendah ataupun B40 dan miskin yang berdepan masalah mengikuti PDPR kerana tiada gadget atau masalah capaian internet. Dan juga berita baik di mana segala kurikulum yang diberikan di dalam Didik TV ini adalah selaras dan juga dididik ataupun dipandu oleh guru-guru cemerlang. Jadi itu dia setiap hari 7 pagi hingga 12 malam jadi para ibu bapa, warga pendidik. Ini satu yang cukup baik untuk anda. Saksikan Didik TV KPM. Tidak cukup dengan itu, apa kata kita dengar juga reaksi daripada para ibu bapa dan juga anak-anak di luar sana tentang saluran terbaru ini, Didik TV KPM. Kita dengarkan. Tidak sabar untuk menonton rancangan Didik TV kerana rancangan Didik TV sangat seronok dan juga Didik TV best. Mari semua kita menonton rancangan Didik TV. Semestinya tak sabarlah kan, sebab ia sangat bermanfaat dan saya nampak environment baru untuk anak-anak saya, dan saya harap sentiasa memberikan yang terbaiklah untuk anak-anak kita sendiri. Program sebegini sangat bagus sebab tak semua ibu bapa boleh menyediakan laptop untuk anak-anak masing-masing kan. So saya harapkan program Didik TV ni akan diteruskanlah. Harapan saya terhadap Didik TV adalah supaya dapat mempelbagaikan lagi cara penyampaian untuk menarik minat anak-anak. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita hari ini, saya nak tanya Farin. Farin suka cerita seram ke tak? Suka juga. Kalau suka boleh tapi terus. Tapi saya lagi suka cerita kau yang bergelar isteri. Alamak. Terus. Okey, kalau anda suka macam Farin cerita seram, anda boleh terus drama Cinta Campur Seram. Jangan lupa untuk tonton drama Cinta Seram terkini Aku Yang Kau Gelar Isteri, dibintangi Adi Putra, Syarifat Sakinah, Nadia Bryan. Jadi anda boleh tonton drama seram cinta ini mulai 11 malam ini setiap Isnin hingga Khamis secara percuma dan eksklusif hanya di aplikasi iQIYI
TV atau www.iq.com. Dan bukan drama ni je Zafarin, drama Rahimah Tanpa Rahim pun ada, anime, K-drama, C-drama pun ada. Jadi ingat drama, ingat iQIYI. Jadi Fatin adalah seorang yang bergelar isteri. Awak menyeramkan ke tidak? Saya tak seram. Tak seram. Okey. Baik, ada satu lagi yang kita ingin kongsikan mengenai Economic Planning Unit. Teknologi dan digital adalah masa hadapan kita dalam dunia yang pantas dan berubah. Adakah kita sudah bersedia? Jadi saksikan pelancaran My Digital yang dipancarkan langsung pada hari Jumaat ini 19 Februari 2021 9.30 pagi di www.epu.gov.my. Okey, kita dah sampai ke penghujung siaran kita hari ini Farin, yang mana topik kita pun kita dah selesaikan. Diharapkan dapat membuka mata masyarakat di sekeliling kita, yang mana hari Jumaat ini 19 Februari, Hari Anti Dadah kebangsaan dan harapnya kita semua dapatlah menyokong mereka. Fatin, kita menyokong mereka itu penting, tapi saya masih lagi tak berpuas hati lagi pada hari ini sebelum menutup siaran kita. Sebelum kita ke hari esok, kerana saya nak tuntut hutang Fatin. Fatin ada hutang dengan saya. Saya tak pasti hutang budi ke hutang duit. Kalau hutang duit kena bayar, hutang budi boleh bawa mati. Tapi itulah yang kita akan bincang esok, kerana bercakap pasal hutang ni kadang-kadang Fatin, orang suka berhutang, senang berhutang, tetapi bila nak bayar balik terlalu susah. Orang kata liat nak bayar. Yang si pemberi hutang tu pula bila tengok seronok pula dia belanja hidup senang tapi hutangku tak bayar. Cukup menarik untuk kita bincangkan esok. Jadi terus bersama kami esok, waktu dan siaran yang sama. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita